Okay, so kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap kita semua berada dalam keadaan mental yang sihat di mana kita boleh teruskan lagi kita punya kelas hari ini. So kita start dengan geometry series. Segala hal-hal lain saya akan bincangkan selepas habis apa yang nak dibincangkan hari ini lah. So seperti biasa, recall apa tu sequence, apa tu series. So basically sequence basically masih lagi janjang tapi dia present dalam bentuk ada koma macam ni. Tapi kalau series, benda yang sama je tapi dia present dalam bentuk dia present dalam bentuk tambah. Awak jangan tambahkan dia pula, jangan, sebab ini first term, second term, third term, fourth term. So kalau awak tambahkan dia jadi S lah nanti sum. Okay, jangan. So untuk geometric progression macam ni lah. Kalau kita tengok dia punya ni dekat sini, T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4. Dan tengok definition dia dekat sini, each term can be obtained by multiplying the previous term with common ratio. So beza dengan arithmetic progression, so kalau arithmetic dia tambah atau tolak kan. So untuk geometric kita darab dan kita panggil dia punya common ratio dekat sini R. Okay, so sama juga kita punya A adalah first term, R adalah common ratio. So bila cakap common, dia mesti sentiasa sama. So kalau tak sama, dia tak boleh jadi janjang tak boleh. Okay, so ratio pula, ratio kat sini kan, kalau kita buat ratio, contoh A ratio B, kita buat operasi apa kat situ? Bahagi kan, macam ni. Sebab tu bila ratio ni kita multiply ataupun bahagilah dengan darab atau bahagi dengan kita punya R, bergantung apa nilai R tersebut. Okay, and then kita ada T untuk terms. Okay, so saya harap semua orang dapat faham apa benda ARTN bila ditanya dalam soalan. Kalau setakat senaraikan definition dia macam ni, semua orang memang faham. Tapi bila dalam soalan nanti, kat situ yang macam ni, apa ni sebenarnya? Tak faham apa soalan nak. So N dekat sini adalah number of terms. Basically bilangan lah. Dan bila dia bilangan, dia mesti nombor bulat. Okay, especially bila kita buat latihan untuk cari N nanti, sekejap lagi. Okay, so geometric progression, latihan. So soalan pertama, find the ninth term of geometric sequence. So dekat sini, dia nak T ke 9. So kita ada A sama dengan 27. And then R kita adalah T2 over T1 kan, cara cari R. And then, so kita ada 9 per 27. So ini adalah 1 per 3. Oh, lupa saya nak bagi tahu kan. Kalau saya tak bagi tahu, awak tahu je lah sebenarnya. Dekat sini, formula untuk Tn adalah A darab R kuasa N minus 1. So kuasa N minus 1 tu hanya untuk R sahaja. Okay, A tu tak termasuk. So dekat sini, inilah nama dia nth term ataupun general term. Itulah dia Tn. Okay, so Tn ni nth term ataupun dalam soalan kadang-kadang dia tulis find general term. Inilah dia. Sambung balik yang tadi. Dia nak apa? T9. Okay, so T9 adalah AR kuasa 8. Sebab apa? Sebab Tn adalah AR N minus 1. So kuasa dekat R akan berkurang 1. So kita terus ambil kuasa 8 lah. Saya malas nak tulis 9 tolak 1. Okay, so kita masukkan A kita adalah 27, R kita adalah 1 per 3 kuasa 8. So terus dia tekan kalkulator untuk semua benda. So kita akan dapat jawapan kita 1 per 243. Okay, so ni yang simple-simple lagi lah. Masih simple. Kemudian kita tengok soalan yang sebelah sini. Find the general term. Nampak dekat sini dia mention general term. Maksudnya dia nak Tn of the geometric sequence. So dia dah cakap ini adalah geometrik. So automatic kita keluarkan formula geometrik AR kuasa N tolak 1. So bila dia suruh cakap cari general term, maksudnya bila dia dah bagi janjang ni 8, 16, 32, 64 tu, maksudnya dia nak Tn tu dalam bentuk simplified version. Dah substitute nilai A, dah substitute nilai R. Kemudian awak simplify dan dapat dalam bentuk something kuasa N sahaja. Okay, bukan dalam bentuk yang macam ni lah. Not like this. Okay, so kalau kita masukkan dia nilai A dan juga R. So A kita adalah 8, R kita adalah 16 bahagi 8, iaitu 2. So kita masukkan dalam Tn.
So Tn kita A adalah 8, R adalah 2, kuasa N tolak 1. So kita tak boleh biar macam ni. Dan kita tak boleh darab masuk 8 dengan 2 tu. Ini indeks. Okay, tak boleh darab masuk sebab apa? 2 tu ada kuasa N tolak 1. So kita kena tukar 8 menjadi base 2. 2 kuasa something. So 8 adalah 2 kuasa 3. So kita darab dengan 2 kuasa N tolak 1. So nampak dekat sini? Ini indeks. A kuasa M darab A kuasa N adalah A M tambah N. So kita tambahkan kuasa 3 dengan kuasa N tolak 1 tu. So 2 kuasa 3 tambah N tolak 1. So simplified kita akan dapat 2 kuasa 2 tambah N. So inilah Tn yang dia nak. Simplified version. So saya tulis kat sini. Simplified version bila kita dah masukkan nilai A dan juga R. So dalam geometric progression kita akan jumpa lagi sekali indeks 1 dan juga kita akan jumpa lagi sekali log untuk selesaikan benda-benda ni. Okay, so saya zoom out so that you can screenshot. Okay, so saya teruskan ke slide yang seterusnya. So dekat soalan ni ada banyak permintaan dia dalam arahan tersebut. So arahan pertama, permintaan pertama dia minta first term. So dekat sini dia minta A. So permintaan kedua dia common ratio. So dekat sini dia minta R. And then permintaan ketiga nth term. So ini adalah Tn. Kemudian dia minta fifth term. So ini adalah T5. The sum ni nanti dulu, not yet. Tunggu kita masuk sum sekejap lagi. Okay, so yang saya berminat nak explain dekat soalan ini adalah dekat soalan C. Saya zoom dekat soalan C. Sini. Okay, so tadi kita ada permintaan pertama dia minta A, first term. So A kita adalah negatif 4. So dari kearahan tadi permintaan kedua dia adalah R, common ratio. So common ratio dia adalah 8 bahagi negatif 4. So kita akan dapat negatif 2. Okay, settle permintaan kedua. So permintaan ketiga dia minta Tn. Dekat sini problem. Tn. So maksudnya dia minta yang simplified version yang dah masukkan A dengan R. So kita ada A, R kuasa N tolak 1. Kita masukkan kita punya A dan R iaitu negatif 4. And then R negatif 2 kuasa N tolak 1. Jangan darab masuk. Jangan darab masuk 4 dengan 2 jadi 8. No. Sebab apa? Sebab ada kuasa N tolak 1. So, kita kena asingkan dulu. Kalau saya nampak dekat sini, dekat negatif 2 kuasa N tolak 1, saya boleh keluarkan dia menjadi benda yang lain. So, dekat sini, negatif 2 kuasa N tolak 1, dia boleh jadi. Ada orang ajak main ni? Main dengan abang, main dengan abang. Ajak abang, okay? Bye, itu. Sorry. So dia boleh jadi negatif 2 kuasa N darab negatif 2 kuasa negatif 1. Nampak tak? Dekat sini dia patah balik. Okay, daripada A M tambah N dia jadi A M darab A N. So saya pisahkan dia sahaja sebenarnya. Okay, so dekat sini kita ada negatif 4 and then negatif 2 kuasa N darab negatif 2 kuasa negatif 1. So nampak dekat sini negatif 4 dengan negatif 2 kuasa negatif 1 tu nombor tau. So awak boleh terus je tekan kalkulator dan combinekan dia. Tekan je dalam kalkulator negatif 4 darab kurungan negatif 2 kuasa negatif 1. So kita akan dapat jawapan dia adalah 2. And then kita darab dengan negatif 2 kuasa N. So masih lagi ada tak kena? Kalau nak berhenti dekat sini boleh, tapi saya nampak dekat situ kita ada 2 kuasa 1 dengan 2 kuasa N. So yang bahagian dalam highlight orange ni, okay, saya buat dia dekat luar. Saya pakai pen warna merah juga. So kita ada negatif 2 kuasa N. Ini sama juga dengan negatif 1 darab 2 kuasa N. So guna indeks, kita boleh buat dia jadi negatif 1 kuasa N darab 2 kuasa N. Indeks. So indeks yang mana? Indeks yang ni. A, B kuasa N, dia akan dapat A kuasa N, B kuasa N. So kita masukkan benda tu dekat bawah sini. Jalan kerja kita. So kita ada 2. So tadi kita ada negatif 1 kuasa N and then 2 kuasa N. So nampak tak dekat sini 2 kuasa N, 2 kuasa 1. Boleh combine. Hilang saya dalam gambar. Okay, so kita ada negatif 1 kuasa N and then 2 kuasa N tambah 1. So ini Tn kita.
So tu dah paling simple dah tu. Negatif 1 kuasa N dia tak boleh jadi 1 tak boleh. Sebab ada negatif. Okay, so kemudian kita cari kita punya permintaan keempat adalah T5. So terus masukkan 5 dalam Tn yang kita dah simplify tadi. So kita ada negatif 1 kuasa 5 and then 2 kuasa 6 lah sebab 5 tambah 1. So tekan je kalkulator, kita akan dapat negatif 64. Zoom out. So ni soalan tutorial soalan 1. Saya discuss yang susah je ni, soalan C. Soalan A dengan B senang. Okay, so boleh screenshot. Oops, zoom out. Okay, saya pergi ke slide seterusnya. So slide seterusnya ni, ni tak ada dalam, oh inilah tutorial question. So ini soalan tutorial nombor 5. Saya berjawab dulu soalan A. So the nth term, basically Tn of a sequence is given by that formula. So yang ni lah dia dah bagi dah, Tn sama dengan 2/5 kuasa N tolak 1. So sekarang ni kita tak tahu dia janjang apa. Soalan pertama, dia baru bagi tahu show that the sequence is geometric. Dia belum lagi geometric sehingga kita sahkan dia adalah geometric. Okay. So dekat sini, untuk show dia adalah geometric, awak kena show T3 over T2 mesti sama T2 over T1. Mesti sama. So kita kena cari apa nilai T1, nilai T2 dan juga nilai T3. So T1 kita adalah 2/5 kuasa N tolak 1 kan. So 1 tolak 1. So basically kuasa kosong lah. Anything yang kuasa kosong adalah 1. Tekan je lah kalkulator. And then T2 adalah 2/5 kuasa 2 tolak 1. Tekan je kalkulator, dapat 2/5. And then T3 adalah 2/5 kuasa 3 tolak 1. So kita akan dapat 4/25. So now kita check lah. Kalau kita ada T2 over T1. So T2 kita adalah 2/5/1. So kita dapat 2/5. And then check juga untuk T3 over T2. So T3 adalah 4/25. T2 adalah 2/5. So tekan je kalkulator. Once again kita akan dapat jawapan dia adalah 2/5 juga. So adakah dia sama? Kalau sama, yes, dia adalah geometric series. So dekat sini kita boleh simpulkan T3 over T2 sama dengan T2 over T1. Hence Tn is geometric. Macam itulah cara show dia. Mesti show macam ni. Okay, so now kita pergi ke soalan yang kedua. Dia bagi soalan B. Dia tanya which term of the sequence is 512 per beratus-ratus ribu tu. So basically dia tanya, dia bagi Tn sama dengan 512 per 1953125. So dia tanya N tu berapa? Itu je lah sebenarnya soalan dia. So basically kita masukkan formula Tn kita tadi adalah 2/5 kuasa N tolak 1. Macam tu. Sebab dia dah bagi dekat sini kan. Gunakan sahaja. Kita dah show dah dia tadi adalah geometric. So terus dia gunakan dia sama dengan 512 per 1 juta ni. 1953125. So macam mana kita nak solvekan benda ni bila apa yang kita nak tu terapung di bahagian kuasa. Macam mana kita nak turunkan kuasa dia. So nak tak nak kita kena guna log both sides. Saya tulis kat tepi sini. Log both sides. Okay, so kalau korang dah biasa guna log base 10, teruskan. Kalau biasa guna ln ataupun ln, teruskan juga sebab end up akan dapat jawapan yang sama. Okay, so saya guna log. So log both sides, saya akan ada log 2/5 kuasa N tolak 1 sama dengan log 512 per 1953125. So property log, kuasa yang dekat atas ni boleh bawa turun pergi depan. Okay, so kita bawa dia turun. Darab dengan log 2/5 sama dengan log 512 per, panjang betul lah kat bawah ni. Macam tu. So tak payah expand, jangan expand N tolak 1. Kita terus dia bawa log 2/5 ni pergi ke sebelah sana. So hubungan dia dengan N tolak 1 tu darab kan. So bila pindah sebelah dia jadi bahagi. Jangan tekan kalkulator lagi not yet. Jangan tekan kalkulator, biar dia dalam log. So N tolak 1 adalah log 512 per panjang-panjang ni over log 2/5. So dekat sini baru tekan kalkulator untuk semua benda. So kalau awak nak tekan kalkulator satu-satu macam not recommended sebab dia punya
dia punya apa ni namanya, desimal tu kan sangat panjang kan. Bila awak pendekkan kepada contoh 4 atau 5 atau 10 atau 4 perpuluhan pun, awak takkan dapat nombor bulat kalau awak dah pendekkan dia. Pendekkan desimal tu. So jangan. Masukkan semua benda dalam kalkulator ni, baru awak boleh dapat seketul nombor bulat. Sebab tu saya cakap jangan tekan kalkulator dulu. Biarkan dia dalam bentuk log pecahan. Okay, so dekat sini saya letak amaran. Okay, tekan kalkulator semua benda. Jangan tukar pergi desimal. Jangan. Kalau tak nanti awak tak dapat nombor bulat. Okay, so bila kita tekan semua benda dekat dalam tu, kita akan dapat dia sama dengan 9. Kemudian kita pindahkanlah, so kita dapat N sama dengan 10. So soalan tanya term ke berapa yang dapat nilai 512 tadi tu. So kita dapat term ke 10, 512 per 1953125. Macam tu cara jawab dia. Saya zoom out. Begitu. Okay, so boleh screenshot. Ini soalan 5 dalam tutorial question dekat board. So saya pergi ke slide seterusnya. Kalau ada soalan terus type ataupun on mic. So ini lebih kurang je macam arithmetic hari tu, cuma dekat sini kita buat simultaneous equation juga, yang berbeza cuma formula. Okay, so dekat sini dia kata T4 adalah 32. So T7 adalah 4. Saya tulis kat sini. T4 adalah 32. T7 adalah 4. So dia kata cari first term dengan common ratio. Okay, so bila awak baca soalan, extract dia baik-baik. Okay, sebab ramai yang mesej saya, adalah beberapa yang dah mesej saya pasal assignment punya soalan. Dan ada yang tertinggal-tinggal apa benda permintaan soalan tu nak. So tolong berhati-hati So dekat sini dekat T4 sama dengan 32. So kita boleh terus masuk formula AR kuasa. Mesti N tolak 1 kuasa 3. So dapat 32. Equation pertama. And then kita ada T7 adalah AR kuasa 6 sama dengan 4. So ni equation kedua. Okay, so kalau awak nak buat apa ni namanya, substitution pun boleh ataupun elimination pun boleh. Tapi elimination untuk ratio ni, untuk geometry progression, kita guna ratio punya style. Okay, kita akan buat 2 bahagi 1. Kenapa saya buat 2 bahagi 1? Sebab saya tengok dekat 2 tu kuasa dekat R dia lagi tinggi. Okay, so kita ada AR kuasa 6 bahagi AR kuasa 3 sama dengan 4 per 32. So AR6 sama dengan 4, AR3 sama dengan 32. So ni kita pakai ratio kita solve guna ratio. So dekat sini tengok A tu boleh cancel. So kita ada R6 over R3. So simplify dia punya kuasa, kita ada R kuasa 3. Bila base sama bahagi, kuasa jadi tolak. So kita ada 4 per 32. So jangan risau, kalkulator awak boleh calculate benda ni. Tekan saja punca kuasa 3 untuk 4 per 32. So tekan je dalam kalkulator dan awak terus dapat jawapan dia adalah 1 per 2. So itu untuk R. So kita dah settle jawab R sini. Kemudian masukkanlah dalam salah satu equation untuk dapatkan nilai A. So A contohnya saya ambil equation pertama 32 over R kuasa 3. So masukkan sahajalah. Tekan saja kalkulator, akan dapat A sama dengan 256. Settle juga. Okay, macam tu. So dekat saya highlight pink sini, kawasan sini, kan kita pindah kuasa tu pergi sebelah kan. Soalan saya, perlu tak plus minus? Kita pindah kuasa pergi sebelah, perlu tak plus minus? Perlu. Apa Randy? Perlu. Perlu? Sebab apa perlu? Tidak. Kenapa tidak? Sebab dia bukan. Sebab kalau Dia bukan nombor genap. Betul, pandai. Okay, sebab dia bukan kuasa genap. Hanya kuasa genap sahaja yang ada plus minus bila pindah. Kuasa ganjil tak ada. Mantap. Okay, belajar online pun pandai. Alhamdulillah. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Cikgu, yang A saya dapat syntax error. Kenapa? Awak silap tekan kalkulator kot, ataupun ada kurungan yang awak tertinggal. Ni mesti pakai kalkulator lama. Kalau kalkulator baru pun boleh juga syntax error. Kan betul? Hati-hati type dekat kalkulator lama. Okay, so soalan ni pun penting. Okay, so tengok dekat soalan ni. Ini soalan tutorial juga. Lupa lah soalan berapa. Pandai-pandai lah cari. Okay, so kita ada 15 PQ405. So dia kata dia adalah 4 consecutive term. Siapa tahu maksud consecutive? Nah, tak masalah kena Google definition. Siapa tak ada English? Berturut-turut. Yeah, pandai Intan. So consecutive adalah berturutan.
Maksudnya 15 PQ 405 ni adalah bersebelahan lah. 15 PQ 405. Dia adalah berturutan dan mereka adalah geometrik. Dan soalan dia dekat sini, cari value P dan Q. Ya, macam mana nak buat? Okay, so sekarang ni 15, awak tak boleh assume dia T1. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak cakap pun 15 ni adalah first term. Dia tak cakap. So kalau dia tak cakap, untuk 15 ni awak kena assume dia adalah something yang awak tak tahu, which is Tn lah. So P adalah nombor selepas 15. So dia adalah T berapa? T berapa? TN. Tn 15. Saya assume Tn adalah 15. So P adalah T N tambah 1. TN 2. Ya, pandai Humphrey. Thank you Friendly sebab berani mencuba. I like that attitude. Okay, so Q. Friendly nak try? T berapa? Tambah 2. Ya betul, N N tambah 2. Suka. So 405 ni adalah T, N tambah 3. So kalau dia tak cakap 15 tu adalah first term, awak tak boleh assume dia T1 formula dia dah jadi lain, nanti perkiraan pun jadi lain. Okay, so dekat sini cara nak solve dia, kita akan guna T yang ada number. Kita akan solve guna ratio. Macam kita solve dekat sini tadi kan, kita buat dekat sini ni. Yang saya tengah bulat pink ni, 2 bahagi 1 ni, kita guna ratio kan. Sama juga, kita guna ratio tapi kita guna dekat orang yang ada number. So T mana yang ada number? Kita ada Tn dengan Tn plus 3. So kita buat ratio. Use ratio. So kita buat Tn plus 3 over Tn punya ratio. So Tn plus 3 adalah 405. Tn adalah 15. Kenapa saya suka guna ratio ni? Sebab bila kita masuk formula, A tu boleh cancel. So kita boleh terus cari R. Okay, so now dekat sini, masalahnya bila kita nak masukkan kuasa dekat R. So Tn plus 3 adalah AR kuasa something. So Tn adalah AR kuasa, ni semua orang tahu. Formula Tn adalah AR kuasa N tolak 1. So awak rasa apakah formula untuk Tn plus 3? So contoh kalau saya tukar dia jadi Tn plus 1. So AR. So yang berubah hanya dekat sini je. Dekat bulatan N tu sahaja. So kita ada N plus 1. Minus 1 still wujud. Nampak? So kalau saya ada Tn plus 3. So dia akan affected dekat kuasa N sahaja. AR untuk kuasa N tu isi N plus 3. Dan dia masih ada minus 1. So dia AR kuasa N tambah 2. Macam tu. Dan saya ulang balik explanation tu ke? Okay good 405 per 15. So nampak tak dekat sini? Formula tu menguntungkan sebab A kita boleh cancel. So kita ada R kuasa dekat atas dengan R kuasa dekat bawah. Kita boleh guna index lah bila base dia sama. Dan bahagi kuasa jadi tolak. So kita ada R kuasa N, tekan lagi, tambah 2 tolak N tolak 1 sama dengan 405 per 15. So nampak tak bila awak kembangkan bila awak buka kurungan tu untuk tolak N tolak 1 tu, awak boleh cancel N. So bila boleh cancel N, kita akan dapati kat sini R kuasa 3 je tinggal. Sama dengan 405 per 15. Okay, tekan kalkulator lagi sekali untuk R. So kita akan dapat nilai R sama dengan 3. So daripada R ni kita boleh carilah nilai P dengan Q. So daripada R, contoh kalau kita buat kalau kita buat P per 15, ini kan R. Betul tak? Sebab dia konsekutif, nak cari R mesti selepas bahagi dengan sebelum kan. So R adalah P per 15 dan R juga adalah 405 bahagi Q. Kita dah tahu nilai R. So substitute saja dan dapat P dan Q. So dekat sini kalau saya susun, P adalah 15 darab R. So 15 kali 3 which is 45. And then untuk Q dia adalah 405 per R. Saya tukar tempat je. Ini algebra. So 405 bahagi 3. So kita akan dapat 135. So ni untuk Q, ini untuk P. Madam, Okay? Ya. saya mau tanya yang itu, yang RP per 15 tu. Macam mana saya dapat tu, Madam? P per 15 macam mana boleh dapat? Ya, sama dengan yang dengan 405 per Q.
Oh, sebab kan mula-mula kita belajar tadi kan, saya contoh pakai pen merah. Kan R sama dengan T2 per T1, betul? Oh, okay. Lepas tu T3 per T2. So maksudnya yang selepas bahagi dengan sebelum, betul? So ni kan tadi berturut, so P bahagi 15 dapat R. Q bahagi P dapat R. 405 bahagi Q dapat R. Yes, common ratio. Good. Alright, madam. Okay. Thank you. Okay, so boleh screenshot. Ini soalan B dekat awak punya tutorial question. So kita pergi ke slide seterusnya. Ini pun tutorial question juga, soalan 9. So the first three terms of a geometric series are first, second, third. So kemudian dia suruh show. Sebab dekat sini soalan cakap dia adalah the first three term. First three maksudnya ini adalah T1, T2, T3. So nampak tak dia punya hint dalam soalan. Yang soalan tadi sebelum ni dia tak cakap pun the first four terms. Sebab tu kita tak boleh assume dia T1 untuk 15. Faham So dekat soalan ni first three terms, so kita boleh terus assume T1, T2, T3. So soalan pertama dekat sini adalah show. Ni soalan pertama. Soalan kedua dia hence determine. Ini soalan kedua. So dalam group assignment hari tu ada beberapa yang tanya saya, dia tak nampak ada 2 atau 3 soalan dalam satu soalan besar tu. Okay, so tolong hati-hati bila baca soalan lepas ni, okay? So kita selesaikan dulu soalan 1. So dia suruh show dia adalah terputus kan kat situ. 4K squared tambah tolak. Tolak 28K tambah 49 sama dengan kosong. So ini kita boleh selesaikan guna ratio sahaja. So use ratio lah ataupun common ratio. Cara kita cari R. So R kan T2 over T1 mesti sama dengan T3 per T2. Ini syarat untuk geometrik dia mesti sama untuk semua term pun. So sekarang kita ada T1, T2, T3, kita buat macam ni lah. So T2 adalah 2K tolak 3 per 4K tolak 10 per 5 sama dengan, and then T3 per T2 20 per 2K tolak 3. So kita nampak ada pecahan yang tak normal dekat situ, dia 3 tingkat. So yang tingkat kat bawah ni kita bawa dia naik atas. So kita ada 10K tolak 15 per 4K tolak 10 sama dengan 20 per 2K tolak 3. Lepas tu darab silang. 10K tolak 15, 2K tolak 3 sama dengan 20 darab 4K tolak 10. So expand. So kita ada 20K squared tolak 30K tolak 30K tambah 15 kali 3, 45 sama dengan 80K tambah 200. Nah. Okay, susun dia baik-baik. So kita akan dapat 20K squared tolak 60 tolak 80 akan dapat tolak 140. Okay. Kemudian kita akan dapat ni tolak lah. Tambah 245 sama dengan kosong. So nampak tak dekat sini dia nak 4K squared tapi kita dapat 20K squared. Maksudnya kita kena kecilkan dia lagi. So 20 bahagi berapa dapat 4? 20 bahagi 5. So divide everyone by 5. So kita akan dapat 4K squared minus 28K plus 49 equals 0. Shown. Itu yang soalan nak. Kemudian soalan kedua, dia kata hence. So ini lagi satu hal. Okay, so the art of mathematics bila soalan cakap hence mesti guna previous information. So previous information yang kita ada adalah kuadratik tadi kan. So 4K squared tolak 28K tambah 49 sama dengan kosong. So kita gunakan benda ni untuk cari apa yang soalan tu nak. Dia nak apa? Dia nak value K dengan common ratio. Ada dua permintaan di dalam tu. So permintaan pertama dia adalah value K. So untuk cari K kita kena tekan faktorkan untuk K. So bila awak tekan faktor untuk K, awak dapat satu nilai sahaja. So macam mana nak tulis pemfaktoran dia? So kita akan ada 2K tolak 7. Dia ada satu nilai je. So kalau ada satu nilai terus letak kuasa 2 je dekat situ. Sama dengan kosong. Maka K adalah 7 per 2. So ini nilai untuk K. Settle. So now kita kena cari R. So untuk cari R kita guna yang senang lah. T3 over T2. So T3 adalah 20 over 2K tolak 3. Masukkan nilai K tadi. So 20 per 2. K adalah 7 per 2 tolak 3. So kita akan dapat R adalah 5. See, sebenarnya banyak je permintaan dia dalam satu soalan 9 ni.
So kena berhati-hati bila baca soalan. Okay, so boleh screenshot. Screenshot. Terpengaruh dengan TikTok, sorry. Okay, so kita pergi ke slide yang seterusnya. Ada soalan terus tanya Yang ni dikira long question ke madam? Taklah long sangat pun. Kalau long dia ada buat A, B, C, D betul-betul lagi. Ayat dia je yang panjang, information dia sikit je. Macam awak punya individu assignment lah. Ayat dia je panjang, information dia sikit je. Okay, so kita tengok sum of geometric progression. So mungkin saya akan ambil masa awak lebih sikit dekat sini. Dan mungkin kita akan habis 4 suku kot. Macam mana kalau awak lambat membaca? Yang tu saya tak boleh tolong lah. Okay, so dekat sini formula untuk SN ada 2. Jangan risau, ada dekat muka surat depan. Formula untuk SN ni. Basically dia senang je. Kalau R lebih kecil daripada 1 tolak R. Kalau R lebih besar daripada 1, R tolak 1. Okay, so ni pun korang dah familiar dan dah jumpa banyak dalam SPM dulu. Okay, in fact soalan SPM saya rasa macam lagi susah berbanding matrik. Especially yang application. Okay, application tu macam kita punya assignment lah. So, kita pergi okay, so how to calculate TN daripada sum formula. So ni sama je macam aritmetik yang kita belajar hari Selasa, bukan? Hari ni lah Selasa. Apa? Jumaat. So sama je macam kita belajar hari Jumaat hari tu. So kalau kita punya nak cari T1 adalah S1. Ini fakta T1 sama dengan S1. So kalau T2 dia adalah S2 tolak S1. Kalau T3 contohnya dia adalah S3 tolak S2. Okay, so kalau kita boleh generalkan dia adalah macam ni. Okay, so ini adalah cari TN menggunakan sum formula. Tapi macam mana kalau TN tu bukan bermula daripada T1? Macam contoh-contoh soalan yang kita dah study hari tu. Kan saya bagi general kan, apa yang kita mahu adalah semua tolak yang kita tak mahu. Macam tu lah. Okay, so contohnya kita nak sum daripada T10 sehingga T21. So kita akan ambil S21 tolak dengan S9. Okay, so kita tengok dekat contoh soalan untuk nampak dia dengan lebih jelas. So dekat sini soalan yang sama juga tapi saya nak highlight dekat sum ni sahaja. Okay, so saya tunjuk soalan A sahaja. Saja nak tunjuk yang senang je. Okay, so dekat sini A adalah 2, besar sangat pen ni. R adalah 6/2 iaitu 3. Mesti T2 tolak T1. And then kita punya SN. Sebab R kita lebih besar daripada 1, maka kita akan guna formula yang R tolak 1. And then dekat bahagian atas ada kuasa N. So dekat sini jangan terconfuse dengan formula TN. So kalau formula TN dekat R dia ada N tolak 1. Untuk SN, kuasa dekat R tu hanya N sahaja. Jangan suka-suka tambah ada tolak 1 S tu, tak ada Okay, so kita masukkan nilai A dan juga R. Ni pun dia nak simplified version lah. Bila bagi A dengan R suruh cari SN. Okay, so A kita adalah 2. R kita tadi adalah 3 kuasa N tolak 1 over R tolak 1. So kita akan dapat 2, 3 kuasa N tolak 1 over 2. So 2 ni boleh cancel. Maka formula SN kita hanyalah 3 kuasa N tolak 1. Ni maksudnya simplified version. Dah tak ada A, dah tak ada R. Tinggal N sahaja dan juga nombor. Okay, so soalan B dengan C tu buat sendirilah. Ni soalan tutorial soalan 1. Okay, so kita pergi ke slide seterusnya. Ni yang sama kan? Okay, so kita pergi yang ini. Siapa tu? So kita ada 27, 9, 3, ... So dia kata cari sum daripada T4 sehingga T9. Ni tadi macam tadilah. So kalau kita ada T1, T2, saya senaraikan semata-mata nak tunjuk je. Kalau awak dah faham, tak payah senaraikan macam ni pun. Terus keluarkan dia punya equation tu. T8, T9. So yang kita mahukan adalah dari T4 sehingga T9. Ni yang kita nak. Yang kita tak mahu, ni kan 1, 2, 3. So formula kita tadi adalah, yang formula yang saya create sendiri tu, mahu adalah semua tolak tak mahu. So yang kita mahu adalah sum daripada T4 sehingga T9. So semua adalah dari T1 sampai T9 lah, which is the definition of S9.
and then minus yang tak mahu daripada 1, 2, 3. So hasil tambah tu adalah S3. So kita masukkan sahaja formula. So dekat sini A kita adalah 27, R kita adalah 9/27 which is 1/3. Masukkan. Untuk S9 kita ada A 27, 1/3 adalah less than 1. So kita guna formula 1 tolak R. 1/3 kuasa 9 over 1 tolak 1/3 minus. Saya buat kurungan kotak. So untuk S3 kita ada A 27 and then 1 tolak R kuasa N. So kuasa 3 over 1 tolak R. Okay, so kalau pakai kalkulator canggih, terus dia tekan semua benda dari depan sampai belakang. Terus dia tekan sepanjang-panjang ni, jangan tersilap tekan je lah. Okay, so kita akan terus dapat jawapan 364/243. Easy. Okay. So ni soalan saya sendiri, ni bukan daripada tutorial question. Boleh screenshot juga. Okay, so soalan seterusnya ni adalah, ni tutorial question, soalan 10. So find the sum of the first n term. So nampak tak dia cakap the first n term. So basically ini daripada T1 sampailah Tn. So hasil tambah dia akan menjadikan dia Sn lah. Nampak So of geometric series. So kita akan guna Sn punya formula dekat geometric series. So series dia adalah 2, 3, 9/2. So daripada sini, daripada series yang dia bagi tu 2, 3, 9/2 ... A kita adalah 2, R kita adalah 3/2. So 3/2 ni adalah 1.5. So dia dah lebih daripada 1. So kita akan guna formula yang lebih daripada 1 lah. So Sn yang lebih daripada 1, saya buat dulu formula dia A. So R tolak 1 over R tolak 1 atas ada kuasa N. So kita masukkan dia. Dekat sini dia kata sum dia lebih daripada 20 dan soalan suruh cari find N. Find N. So dia nak N berapa kalau sum dia exceed 20. So kita akan tulislah kat sini Sn greater 20. So untuk formula Sn kita guna yang R tolak 1. So A kita adalah 2 and then ada R 3/2 kuasa N tolak 1 over 3/2 tolak 1. So boleh terus kira dia adalah 1/2 greater 20. Okay, so pindahkan 1/2 ni pergi ke sebelah. So kita akan ada 20 darab 1/2, 10. So kita ada 2, 3/2 kuasa N tolak 1 lebih besar daripada 10. Kemudian pindahkan 2 ni pula pergi sebelah. So kita tinggal dengan 3/2 kuasa N tolak 1 je. So lebih besar daripada 5 lah. 2 pindah sebelah jadi bahagi. So now pindahkan tolak 1 tu pula pergi sebelah, dia akan dapat 3/2 kuasa N lebih besar daripada 6. Okay, so now nak buat apa? N tu berada dekat atas. So nak turunkan dia kena pakai log. So kita akan log both side. So log both side, kita ada log 3/2. So log 6. So N tu saya terus bawa pergi depan lah sini. So kita pindahkan log 3/2 pula pergi sebelah, dia jadi bahagi kan. So awak kena check log 3/2 ni positif ataupun negatif. Sebab kalau dalam log tu less than 1, kalau dalam log adalah kurang daripada 1, dia akan jadi negatif tau. So awak kena berhati-hati dengan nilai R awak. Check je kalkulator. So kita akan dapat log 3/2 ni positif. Tapi jangan tukar desimal. Ingat saya pesan tadi, jangan tukar desimal. So dekat sini baru awak tekan kalkulator. So tekan kalkulator, awak akan dapat N lebih besar daripada, ni memang perpuluhan lah, 4.42. So kita ada 4.42 dan N lebih besar daripada itu. So N mesti nombor bulat kan? Apa nombor bulat selepas 4.42? Apa nombor dekat situ? 5. Maka kita boleh simpulkan N adalah 5. Okay, so lagi sikit kita ada sum to infinity. Saya ambil sampai 4 suku So next, so dekat sini untuk R yang less than 1, kita boleh kira dia punya sum to infinity, di mana bila dia punya N, dia punya number of terms, bilangan dia tu menjadi semakin besar. Bila sangat besar, kita tak tahu apa nilai dia kan. So kita terus cakap dia sum to infinity lah. Itu nombor paling besar kan, infinity. Then
kita punya formula Sn untuk R less than 1 kan 1 tolak R, betul tak? So kita ada A 1 tolak R over 1 tolak R. So yang dekat atas ada kuasa N. So R kuasa N yang dekat sini, kalau dia menghampiri nombor yang semakin besar bilangan terms tu, dia akan approaching 0. Ini limit. Contoh nombor yang less than 1 adalah contoh 0.9. Contoh ini less than 1 kan? So 0.9 ni, kalau dia jadi macam ni 9 per 10, contoh kalau kuasa 2, boleh try tekan kalkulator. Apa? 0.9 kuasa 2, 81 per 100. Ni kalau kita tukar dia jadi dapat 0.81. Kalau kita ada 9 per 10 kuasa 100. So kalau kita tukar dia jadi kuasa 100, nah, terus 0.00012345 265. So nampak tak dia menghampiri, ni baru kuasa 100 ni. So untuk 100 term, dia baru ada ni, kosong dia dah panjang macam ni. So bayangkan kalau kuasa dia infinity, lagi panjang dia punya kosong kan. So kita boleh terus assume dia adalah approaching 0. Terus approaching 0. So that's why kita ada A darab 1 je lah. So sebab tu kita dapat formula ni. Okay, so bila N tu makin besar, A ada A over 1 minus R. So that's the formula. Dengan syarat R mesti kurang daripada 1. Okay. Syarat ni penting. So ini soalan tutorial juga. So benda simple. Cuma saya nak highlight dekat soalan first. Soalan first tu kalau awak tengok, dia adalah 4 tolak 8 per 3 tambah 16 per 9 tambah dot dot dot. T1, 4. T2 dia apa? Cuba teka, apakah T2? 8 per 3. 8 per Bukan. 3 tak? Tak pasti Apa? kan. Untuk series, dia mesti semua tambah. Apa yang tak kena dekat T2? Tolak. Ya. So sebenarnya dia adalah 4 tambah negatif 8 per 3 tambah 16 per 9 tambah dot dot dot. So T2 dekat situ adalah negatif 8 per 3. So tolong hati-hati bila dia present dekat awak dalam bentuk series. So sama juga macam soalan 4 tu. Dia bagi 1 tolak P tambah P square tolak P cube tambah dot dot dot. So dekat sini T1 dia adalah 1 tapi T2 dia adalah negatif P. Tolong hati-hati bila nak kira R nanti kan fucked up. So dekat sini just carilah A adalah 4, R adalah negatif 8 per 3 per 4. So kita akan dapat negatif 2 per 3. So kira sajalah S infinity adalah 4 per 1 tolak R. So tekan kalkulator akan dapat 12 per 5. Okay, so ini senang lah. Saya cuma nak mention dekat bahagian yang tolak tu tadi sahaja. Sini. Okay, so tolong berhati-hati. In case nanti, madam kenapa jawapan saya tak sama dengan jawapan belakang? Okay, so boleh screenshot. Screenshot. Terima kasih kerana faham lawak saya. YTJT. So kita pergi ke sini. So repeating decimals into fractions, di mana saya tunjuk dulu soalan yang pertama. So dia bagi 0.0303 dot dot dot. So siapa yang berulang? Kita kena keluarkan dia punya janjang tau daripada sini. So kita akan kalau kita buat kat sini 0.03, nampak dia berulang 03, lepas tu another 03. So untuk dapatkan another 03, kita kena tambahkan dengan 0.0003. And then kita tambahkan lagi dengan 0.000003 untuk dapatkan yang, kalau kita tambah ni 0.03. Nampak dia punya repetition tu? Macam tu. So daripada sini kita boleh dapati kita punya awak kena keluarkan macam ni tambah 0.0003 tambah dot dot dot. So A kita adalah 0.03, R kita adalah, so ini T2, T3, T1. So R kita T2 per T1, so 0.0003 bahagi 0.03. Hati-hatilah kau tekan kalkulator. So kita akan dapat 1 per 100. Maka kita tukar dia jadi fraction menggunakan S infinity punya formula. So S infinity adalah A over 1 minus R. Kalkulator lama ke baru ke, kalau kita tekan semua ni baik-baik, insya-Allah dapat pecahan 1 per 33.
Okay, so sama juga macam 0.123 tu lah. So, dia ada 0.12, Allah, 23. Dia adalah 0.123 tambah 0. Ni ada berapa? 123 kan? So, kosongnya 3 kali. And then letak lagi 123 tambah dot. So, A kita adalah 0.123, R kita 0.000123 per 0.123. So, ini adalah 1 per 1000 ke? Maka untuk tukar dia jadi pecahan S infinity A over 1 minus R. Tekan baik-baik dalam kalkulator. InsyaAllah dapat pecahan 41.33 point pula per 333. Ya Allah, senangnya kenapa lah assignment tu susah sangat. Okay, so itu sahaja. Yay, the end.